Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat. Semoga semua berada dalam keadaan semoga semua berada dalam keadaan sihat serta kuat dan masih lagi bersemangat. Hari ini kita sambung topik yang baru iaitu berkenaan dengan pecahan positif dan pecahan negatif. Pecahan positif dan pecahan negatif. Jadi kita akan belajar beberapa perkara. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita nak mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Semua masih ingat kan nombor pecahan? Macam mana? Cuba bagi contoh nombor pecahan. 1/2. Apa lagi? 3/5. Contohlah. Ini contoh nombor pecahan. Kalau mungkin ada yang lupa. Baik. Okey. Kalau ini pecahan positif lah. Sebab kita sudah belajar integer positif, integer negatif. Jadi ini pecahan positif, pecahan negatif. Jadi kalau pecahan negatif, negatif 1/2. Negatif 3/5. Ini pecahan negatif. Kalau kita wakilkan dia pada garis nombor, nanti kita tengoklah macam mana. Baik, okey. Kemudian ini kita nak wakilkan pecahan pada garis nombor. Yang kedua, kita nak banding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Maksudnya tertib. Ikut tertib. Kita sudah belajar sebelum ni. Negatif, nombor integer pun ada integer besar, integer kecil. Macam mana kita nak bandingkan integer. Macam mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Baik, okey. Pecahan pun kita akan belajar lepas ni. Lepas tu kemudian kita akan membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi. Kalau siapa masih ingat gabungan operasi. Gabungan operasi ni. Gabungan operasi. Jadi kalau gabungan operasi ni kita kena buat selesaikan ikut tertib. Cuma yang ni bezalah. Yang ni kita guna pecahan. Yang sebelum ni kita guna integer. Gabungan operasi melibatkan integer. Jadi konsep yang samalah. Cuma kemahiran yang kamu kena ada adalah operasi melibatkan pecahan. Baik, okey. Dan yang terakhir ni, yang keempat ini, bila kamu sudah kuasai ketiga-tiga yang tadi, barulah kita boleh bincanglah soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah. Baik, okey. Okey, kita pergi ke mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Kita nak wakilkan pecahan positif, pecahan negatif pada garis nombor. Okey, ini abaikanlah. Saya lupa buat motion. Baik, okey. Sebelum tu kita berbalik kepada pecahan terlebih dahulu. Macam mana kita nak fahami konsep pecahan. Ini pernah nampak lah. Kalau saya tanya ini, kawasan beloret ni mewakili berapa? Mungkin ramai sudah tahulah. Kalau kita kira saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kawasan beloret. Ada berapa kawasan semua ni? Ada berapa bahagian? Kita ada 7, 8, 9, 10. Jadi pecahan ni adalah kawasan beloret mewakili 7/10. 7 tu mewakili kawasan beloret. 10 tu mewakili bahagian. Secara keseluruhan ada berapa bahagian semua. Maksudnya satu bulatan ni dibahagikan kepada berapa bahagian. Okay. Jadi kalau setiap bahagian ni kita boleh yang pertama ni kita boleh anggap dia 1/10. Yang kedua tu kita boleh anggap 2/10. Kemudian 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10. Inilah 7/10 kawasan beloret. Kemudian kita boleh teruskan 8/10, 9/10, 10/10. Baik. Jadi kawasan beloret ini diwakili oleh 7/10. 7 ni mewakili kawasan beloret, 10 ni mewakili kesemua bahagian yang ada lah.
Jadi macam mana kita sebut dalam pecahan 7/10. Baik. Okey, kalau kita kalau tengok sini 10/10 sini. Saya sudah buat tadi kan 1/10, 2/10 sampai ke bahagian yang ke-10 ni kita panggil 10 bukan bahagian ke-10 lah. Kalau kita ambil semua ni, kita ambil semua. Kalau kita ambil 1 ni 1/10. Tapi kalau kita ambil ke semua, kita lorek semua, maksud ini 10/10. Jadi 10/10 ni sama dengan 1. Macam 10, kenapa 10/10 sama dengan 1? Sebab kamu sudah sedia maklum lah. Apa dia? Kamu sudah sedia maklum bahawa 10/10 ni 10/10 ni pecahan. Pecahan ni dia berhubung kait dengan bahagi. 10 bahagi dengan 10. Maksudnya pecahan ni adalah bentuk lain bagi bahagi. Jadi 10 bahagi 10 sama dengan 1. Sebab tu kalau 10/10 ni ada pun 1/1, 2/2, 3/3 ini biasanya ditulis sama dengan 1. Dia mewakili 1. Okay, dalam konsep pecahan ni dia mewakili 1 bahagian. Baik, saya padamlah yang ini. Sebab ini kamu sudah belajar. Okey, kemudian kalau kita ambil separuh. Nampak tak? Contohnya saya ambil separuh. Maksudnya kalau separuh ni 5/5 lah. 5/10 lah. 5 daripada 10 bahagian. Biasa kita cakap, oh ini separuh. Dalam matematik, separuh tu, dalam pecahan separuh tu diwakili oleh 1/2. Kalau kita tengok sini 5/10. 5/10, kamu belajar pecahan, kamu boleh permudahkan 1/2. 1/2. Jadi ini sebutan terendah bagi 5/10. Baik, okey. 5/10. Jadi kalau separuh ni 5/10 ni sama 1/2. Baik, okey. Jadi kita cuba tukar kepada bentuk. Okey, kita cuba tukar ke dalam bentuk lain. Okey. Ini bulatan ni, ini kawasan ni yang bulatan ni yang bagi pada beberapa bahagian, saya tukarkan ke dalam satu bentuk garis. Tengok saya garis, saya bagi kepada 10 bahagian. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ni, tengok 10 ni diwakili 10/10 sama 1. Biasanya di sini ni kita tulis 1 lah. Kalau ikutlah sini 1. Tak nampak 1. Ini 1. Biasa sini 1. Okey, nampak. Lepas tu sini 5/10 ni dia separuh kan. Ni separuh. Jadi 1/2. Jadi kalau kita buat garis nombor, kita ada 0, 1. Kalau kita bagi 2, tengah-tengah ni kita boleh buat 1/2. Kalau kita bagi 2 lagi, ini pun kita bagi 2. Ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian kan? 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita boleh katakan kita ada 4 bahagian. Jadi di sini 1 daripada 4. 1/4. Di sini 2. Di sini sebenarnya 2 daripada 4 bahagian. 2/4. Tapi kita permudahkan dia. Dapat 1/2. Macam mana kamu permudahkan? 2/4 bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2 sama dengan 1/2. Baik. Okey. Paling senang kita tahulah dia ni separuh. Dia di tengah-tengah. Kalau dia di tengah-tengah ni dia 1/2 lah. Kemudian kalau sini kita ada, sini kita bahagian yang ketiga 3/4. Sini bahagian yang keempat ni 4/4. 4/4 bagi 4 sama 1 lah. Nampak tak? Ini konsep pecahan ditulis di atas satu garis nombor. Dia benda yang sama je, serupa je dengan
bahagian-bahagian kawasan yang berloreng. Konsep yang sama pecahan ni. Baik, cuma bentuk dia berbeza. Okey, ini saya padam balik. Okey. Cuma bila kita kaitkan pecahan di atas satu garis nombor, sudah tentu dia akan melibatkan nombor, melibatkan pecahan negatif lah. Contoh ini garis nombor. Okey, kita ada dia buat sini 0, 1, 2. Kalau ini separuh. Ini 1/2 lah, tengah-tengah kan. Kalau saya buatlah pecah lagi, bagi 4 bahagian macam tadilah. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 sama 1. Ini pun samalah. Cuma ini sudah 1, 1/2. 1/2. Maksudnya, dia sebab di sini 1, di sini 1, 1/2. Di sini 2. Baik. Okay. Cuma kalau bila melibatkan garis nombor, saya cakap tadi dia ada pula pecahan negatif lah. Pecahan negatif. Maksudnya, negatif 1/2 ni kurang dari negatif 1/2 ni kurang daripada 1/2. Maksudnya, kamu sudah tahulah bila nombor negatif ni dia semakin kecil. Nombor negatif ni dia semakin kecil. Baik, okey. Inilah kita nak wakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Okey. Kita tengok contoh. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Kita ada 1/2, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Kalau kamu tengok nombor ni, pecahan ni ada dua bahagian lah. Iaitu satu pecahan positif, pecahan negatif lah. Mungkin kita boleh bagi dua lah. Kita ada pecahan negatif, pecahan positif. Ini adalah pecahan. Ini pecahan positif. Okey, ini pecahan positif. Ini pecahan negatif lah. Ini pecahan negatif. Pecahan negatif. Okey, baik. Okey, jadi macam ni kita nak buat garis nombor. Garis nombor. Ini positif lah. Dia ke arah positif. Baik. Okey, penting. Mesti bila kita buat garis nombor, mesti kosong ni sebagai satu penanda aras. Lupa saya maklumkan tadi. Mesti ada kosong. Kosong di tengah. Supaya dapat jadi satu penanda aras untuk kita lah. Sempadan di antara nombor positif dan nombor negatif. Okey, kemudian cuba kita tengok nombor positif dulu. Kita ada 1/2, 1/4. Okey, kita ambil yang besar ni. Pembawah yang paling besar 4. Maksudnya 1 daripada 4. Ini 1 daripada 4. Maksudnya kita bahagikan kepada 4 bahagian lah. Yang sama. 1, 2, 2 bahagian. 3, 4. Mana bahagian ni? Bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga, 4 bahagian ni. Kita ambil di sini. Okey, baik. Kita ambil yang di sini lah. 4 bahagian ni. Okey, macam ni kita nak lebar. Macam tadi lah. 1/4 di mana? 1/4. 1 daripada 4 bahagian. Sini. 1/4. Yang ni 1/2 ni macam mana pula? 1 daripada 2. Okey. Kalau sini 1/4, sini mestilah 2/4. 3/4. Saya terus dulu. Sini 4/4. 4/4 ni sama dengan 1. Okey, 4/4 ni sama dengan 1. Yang ini sama dengan 1. Okey, kalau di sini 1, maksudnya di sini ni separuh kan? 1, 2. 1, 2. Di sini ni separuh. Separuh tadi saya cakap mau diwakili oleh 1/2. Di sinilah 1/2 lah. Di sini kedudukan 1/2. Jadi di sini kedudukan 1/2. Nampak? Inilah kita panggil sebagai garis nombor. Kes yang sama juga
Kalau kita tengok sini, negatif 3/4, negatif 1/2. Kita ambil pembawah ni. Pembawah ni paling besar dia 4. Nampak tak? 4. Nombor negatif. Jadi kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Kalau kita cuba label dia, ini negatif berapa? 1/4. Lepas tu negatif 2/4. Negatif 3/4. Negatif 4/4. Okey, jadi sama je dengan kes yang inilah. 4/4 sama diwakili oleh negatif 1. Jadi saya padam. Kita padam terus. Kita terus buat negatif 1. Negatif 1 sini. Negatif 1. Nampak? Lepas tu negatif 2/4 ni dia separuh. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. Jadi tengah-tengahnya di sinilah. Ini tengah-tengah. Separuh dia. Separuhnya maksudnya di sini 1/2. 1/2. Saya padam terus. Kita buat 1/2 terus. Di 1/2 negatif. Negatif 1/2. Nampak tak? Jadi, mana jawapan kita? Inilah jawapan. Inilah. Maksudnya kita sudah labelkan. Kita sudah bagikan pecahan-pecahan yang tadi. Yang berikut ni. Di atas garis nombor. Ini. Negatif 1/2 duduk di sini. Sorry. Macam mana ni? Hilang pula hijau. Okey, negatif 1/2 ni diwakili oleh sinilah. Kita ada sini. Sini 3/4, 1/2 dan 1/4. Kalau kita tengok langkah kerja yang ni, beginilah. Pada langkah kerja yang ni. Nampak tak? Agak ni sikit. Agak terlindung sikit. Tapi tak apalah. Nampak tak dia buat sini. Kosong, 1/4, 1/2. Sini 3/4, sini 1. Ini kosong, negatif 1/4, negatif 1/2, negatif 3/4, 1. Inilah bagaimana kita nak bahagikan pecahan pada garis nombor. Jadi cikgu harap dia agak sukar sikit, tapi lama-lama nanti kamu akan biasalah. Nanti dia sebenarnya ada kaedah yang lebih senang. Nanti kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Baik. Dan yang seterusnya. Okey. Ni cikgu mau kamu buat dalam buku latihan. Ada 2 soalan sajalah. Ada 2 soalan je. Soalan A dan soalan B. Buat dalam buku latihan. Nanti kita akan cuba bincang pada kelas yang akan datang. Cuba yang agak ni negatif 1, 2/3. Maksudnya nombor negatif 1, 2/3 ni dia di bawah lagi daripada 1. Saya bagi contoh yang inilah. Contoh katakan ini negatif, ini kosong, katakan di sini negatif 1. Negatif 1, 2/3 ni duduk di kawasan sinilah. Nanti kamu cuba dulu buat. Nanti kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mencuba.